Hari-hari yang telah berlalu tersebut memang terlalu banyak peristiwa bersejarah serta pengalaman penuh warna-warni yang juga pengajaran berharga yang telah saya tempuhi. Alhamdulillah, saya telah dikurniakan keafiatan untuk memerintah negara bersama 4 orang Perdana Menteri. InsyaAllah, jika tiada berlaku sebarang arau ataupun mana-mana langkah-langkah lain dalam tempoh 2 hari ini yang akan datang, saya akan menamatkan pemerintahan bersama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, insyaAllah. Ahli-ahli yang berhormat, sewajarnya menghimpun segala tenaga dan kudrat yang ada serta menjulang semangat perpaduan semata-mata demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan negara tercinta ini. Lantaran itu, antara pesanan terakhir saya, hentikanlah politik yang tiada berpenghujung dan berpolitiklah pada setiap 5 tahun sekali seperti mana yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Sebagai pesanan saya terakhir buat seluruh rakyat Malaysia, jagalah perpaduan dan semangat hidup bermasyarakat dengan sepenuh hati. Inilah acuan sebenar untuk negara Malaysia yang sama-sama kita cintai. Saya akan merasa amat sedih seandainya perpaduan yang telah kita usahakan ini runtuh kembali akibat kelemahan dan kealpaan kita. Dengan penuh rasa keinsafan dan tawaduk, saya merafakkan kesyukuran kehadrat Allah SWT di atas segala nikmat, keafiatan dan kemuliaan yang telah Allah SWT kurniakan kepada hamba-Mu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani. Anda bersama dengan kami pagi ini bersempena dengan siaran Selamat Pagi Malaysia secara langsung, dan kita baru saja dengarkan titah baginda di Pertuan Agong yang penuh bermakna dan begitu bersahaja sebenarnya. Benar, dan saya turut menjadi saksi pada malam tersebut pada Majlis Jamuan Negara yang memang pada ketika itu kalau dilihatkan dari segi aspek perasaan kami pada situ bercampur baur. Ada waktu lucunya, sedih dan juga sebabnya, dan saya sendiri pada ketika itu antara mereka yang mengalirkan air mata lah sewaktu titah berikut dizahirkan, dan pastinya merupakan satu pengalaman dan juga perasaan yang bercampur bau bagi semua. Kerana kita tahu bahawasanya selama tempoh pemerintahan lebih kurang kalau ikutkan hitung hari yang diberikan oleh Yang di-Pertuan Agong pada malam itu, bukan saja hari, bertahun, tetapi malah jam juga dititahkan baginda. Dan itu antara kelucuan yang dizahirkan pada malam tersebut. Dan kita tahu bahawasanya masa juga telah pun tiba. Pada esok juga kita akan bawakan kepada anda istiadat keberangkatan balik sempena tamat tempoh pemerintahan ke bawah Duli Yang Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16, dan insya-Allah pada 31 hari bulan kita akan terima ke bawah Duli Yang Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17. Digariskan dua daripada intipati terpenting daripada titah baginda untuk ahli-ahli politik, terutama sekali yang berhormat berpolitik hanya pada masa pilihan raya setiap 5 tahun sekali dan terus bekerja untuk rakyat.
hentikan menghantar pautan-pautan yang menghasut, yang memecah belahkan rakyat Malaysia. Di mana-mana media sosial sekalipun, anda tahu siapa anda yang berhormat di luar sana. Dan seterusnya kepada rakyat Malaysia juga, baginda titahkan supaya bersama-sama menjaga perpaduan dan keharmonian kepelbagaian agama dan bangsa di negara ini. Itu sebab sekali ketika baginda menitahkan hasrat yang cukup bermakna ini. Baginda merupakan payung negara dan juga simbol perpaduan untuk kita sebagai rakyat Malaysia. Ya, pun begitu, kita boleh gambarkan dan boleh kita sebutkan di sini pada Seri Paduka Baginda dan Raja Pemaisuri Agong telah membuktikan peranan sebenar institusi diraja dalam menjadi pengikat antara rakyat, negara dan juga tahta. Jadi pastinya kerapatan seperti ini juga dan juga keakraban yang telah pun dijalinkan selama tahun kebelakangan ini, dan terutama sekali bagi tempoh tahun yang terakhir, lebih menyentuh perasaan, apatah lagi kita disebarkan juga dengan adanya media sosial, mana dan juga tidak ada satu ruang ataupun jurang yang kita lihat, terutama sekali bagi kembar Borneo yang telah pun berlangsung. Dan juga ketika sambutan Hari Kemerdekaan di mana tuanku berdua bersama-sama menyantuni rakyat untuk tempoh yang begitu panjang, lebih kurang sejam. Baginda berdua bersama-sama dengan rakyat yang berada di dataran Putrajaya secara langsung, dan ini juga memaksa yang berhormat tadi turun untuk bersama-sama dengan rakyat. Ia satu yang lain dan luar biasa pastinya, dan pasti akan meninggalkan kesan dan antara kenangan yang turut kita ingin kongsikan di sini, di mana laman tuanku yang menempatkan 13 laman mewakili setiap negeri dalam Malaysia selamat dirasmikan juga, mana perasmiannya disempurnakan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'aituddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandaria, dan sebenarnya terletak di bahagian berhadapan dengan pintu 3 Istana Negara. Dan laman tuanku ini merupakan sebuah taman awam yang pembinaan yang mengambil inspirasi daripada sikap kasih sayang Seri Paduka berdua yang kerap menyantuni rakyat jelata. Baik, kita akan saksikan secara langsung apa yang bakal kita bawakan, iaitu tamatnya tempoh pemerintahan Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong ke-16 esok dan juga lusa seperti yang Hani wawarkan. Kita akan juga bawakan secara langsung ketibaan ataupun menyambut ketibaan yang di-Pertuan Agong yang ke-17. Ya, betul. Dalam pada itu untuk rakyat Pulau Pinang ada sedikit isu dengan air. Terasa Saya merasai sendiri ketika balik ke Pulau Pinang pada hujung minggu yang lepas, di mana ketiadaan air begitu menyukarkan keadaan. Namun kita tidak jangka di Pulau Pinang akan berlaku situasi seperti itu. Namun Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang maklumkan bahawa gangguan air berjadual yang sepatutnya bermula esok ataupun malam hari ini 29 Januari bagi kerja-kerja pengalihan dan sambungan paip 600 mm. Bayangkan, paip 600 mm sahaja, lebih kurang 60 cm sahaja, menentasi Sungai Perai telah ditangguhkan sementara kepada 11.30 malam hari Selasa, iaitu 30 Januari. Alhamdulillah. Walaupun begitu, tanker-tanker air, lori-lori air juga dihantar untuk lebih dekat dengan komuniti setempat di kawasan Barat Daya. Jadi kita tidak perlulah pergi terlalu jauh untuk mendapatkan air. Lebih kurang 2 km saja dari rumah. Tapi keadaan itu sesuatu yang di luar jangkaan. Di luar jangkaan. Tapi mana boleh kita boleh bayangkan bahawasanya 600 mm boleh menjejaskan ramai. Bukan pipe itu saja, ada macam-macam lagi isu. Jadi ini adalah gangguan yang sebenarnya tidak dijangka berlaku, dan seterusnya juga untuk pelajar-pelajar yang bakal menduduki peperiksaan SPM, ia akan menjadi satu cabaran kerana di sekolah-sekolah juga ada penjadualan, ada yang belajar secara fizikal dan ada juga yang belajar secara PDPR. Namun untuk pelajar-pelajar yang bakal menjadi calon SPM, ujian mendengar telah pun bermula ataupun akan bermula esok, dan ujian bertulis hanya akan bermula pada keesok lusa hari, di mana mereka akan menduduki sijil pelajaran Malaysia untuk tahun 2023 ya. Ya, okey, baik. Jadi itu dia antara dapat kita kongsikan pada awal siaran kita dalam Selamat Pagi Malaysia, dan kita akan kembali lagi selepas ini. Ada cerita dari Pahang nanti kita akan bawa kepada anda. Dia ucapkanlah daripada SPM kepada calon-calon SPM. Selamat berjaya adik-adik kita. Kita akan kembali selepas ini, jangan ke mana-mana.
saya Muhammad Syafari Izwan atau lebih dikenali sebagai Awak. Berkonti di Zon Apu Kabawik. Boleh dengarlah. Hai, nama saya Hezri Azran ataupun lebih dikenali sebagai DJ Hezri. Saya bertugas di Pahang FM untuk Zon aktif 6 hingga 10 pagi. Saya Syukri Surahman atau lebih dikenali sebagai DJ Rif. Anda boleh dengar saya dalam Zon Inspirasi 9 hingga 12 malam. Bawa ke kita tidak tahu. Dah tahu dah. Dah tahu dah. Siapa artis yang ada Ya, ni. betul. Awasan membaikkan untuk saya maklum. Tunggu apa lagi? Jom iklankan produk anda di RTM hari ini. Scan kod QR tertera atau hubungi kami untuk maklumat lanjut. RTM, teman setia anda. Ya, seleksi pagi hari ini kita akan ke Pahang untuk bersama dengan rakan-rakan kita di sana. Pahang, air percuma untuk golongan B40. Itu satu perkara itu yang menggembirakan. Dalam masa yang sama juga rakyat Pahang juga secara umumnya pastinya gembira daripada akan diadakan juga Carnival Ride Pahang. Ini juga bersempena dengan keberangkatan balik ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong ke-16. Jadi ada intipatinya di mana Harun Nasrid dan juga Wanin nak berkongsi informasinya. Silakan. Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi anda semua. Anda kini berada bersama dengan kami di Pahang. Ini kami jam 3 pagi. Dan alhamdulillah, untuk bersama dengan anda pagi ini, kita dah bekalkan satu topik menarik. Lensa media akan tertumpu ke negeri Pahang ketika ini. Betul. Kerana apa? Penganjuran Carnival Rakyat Pahang di Kuantan, Pahang. Benar. Jadi sebelum itu anda pagi ini bersama dengan saya Saifullah Harun Sulaiman. Saya Wani Sidik. Dan juga Saya Nashri Azali. kita nak ucapkan terima kasih juga kepada Terran dan juga Hani di Ya, sana. betul. Selamat pagi anda berdua di sana. Dan orang Pahang pun moga-moga semua dalam keadaan baik-baik sahaja. Amin. Kita doakan. Amin. Okey, bercakap berkaitan dengan penganjuran Carnival Rakyat Pahang di Kuantan ni, bersempena dengan memuliakan keberangkatan balik ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah bersama ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakil Allah Sultan Iskandar Al-Hajj pada 30 Januari, iaitu jatuh pada hari esok. Betul. Selasa. Ya, hari Tapi Selasa. sekarang ni semua dah orang kata Sudah membuat persiapan. bingitnya, gembiranya hanya di Pahang saja yang tahu. Tapi kita nak kongsikan di kaca TV anda sekarang ni bagaimana sebenarnya mungkin persiapan dan juga apa intisari yang akan dibawa menjelang hari-hari penting. Okey, jadinya Kalau ikutkan bermula hari ini pun jalan dah mula sesak dan juga betul. ada beberapa jalan yang dah ditutup. Sebab masa jalan tutup ni dia ada satu laluan di mana ini akan tutup esok. Hari ni pun dah mula. Sebenarnya hari ni kita dah mula orang kata raptai penuh. okey. Untuk majlis tersebut. Dan jalan yang ditutup adalah Jalan Tanah Putih dua hala yang mana nak arah ke Bandar Kuantan. Okey, Sempurnanya kenapa tutup? Sebabnya memberi ruang kepada persiapan tempat di Padang Kemuntin di depan MPK ni lah. Okey, itu antara laluan yang akan tutup. Tapi kita nak kongsikan yang menarik lagi menanti anda semua nanti. Antara aktiviti yang menunggu pada Carnival Rakyat Pahang dijadualkan bermula 2 hingga 4 Betul. Februari ini nanti. Pertamanya kita ada Kita ada Pahang Food Fest yang akan berlangsung 2 hingga 4 Februari. Bermula daripada 10 pagi sehingga 10 malam. Orang perempuan semua pasal makan laju. Okey, kemudiannya Lepas tu bukan sekadar makanan saja ada. Ada juga ni pun sebut pasal makanan lagi. Okey. Di mana pameran aneka juadah Pahang. Maksudnya semua kita ada 11 daerah di negeri Pahang ni ada dekat sana. Demonya macam mana, apa semuanya ada kat sana. Kalau awak nak rasa apa kata puding diraja. Daerah dengan Hani pun nak rasa.
Kena datang lah. Koyak ada lah ya. Okey, jadinya sebelum kita pulangkan balik kepada rakan-rakan kita di Selamat Pagi Malaysia pagi ini, Terence dengan Hani akan berkongsi juga untuk informasi-informasi mungkin seperti ini, dan kami di Pahang FM juga akan bawakan terus tajuk ini berpanjangan kepada anda semua. Jadi untuk setakat ini kami nak jemput ramai-ramai lah. Memeriahkan lagi iaitu Karnival Raya Pahang dijadwalkan bermula 2 hingga 4 Februari 2024. Dan untuk kali ini kita undur diri dahulu. Saya Saifullah Harun Sulaiman. Saya Wani Siddiq. Nasrul Azali. Kami jam 3 pagi mengharapkan anda semua support untuk kali ini di Kuantan Pahang. Jadi kita nak serahkan kembali kepada Hani dan juga Terence di sana. Terima kasih kita ucapkan kepada Harun, Nasrid dan Wani. Walaupun tak cuti tapi katanya dah jam. Dah jam dah. Pasti ramai mungkin kalau tak cuti tapi mungkin ada yang ambil cuti. Keterujaan tu sudah pun ada. Keterujaan untuk menyambut kepulangan balik Syupaduka Baginda yang ke-16 ke negeri Pahang. Dan dengan itu kita akan ke Sarawak di mana Connie Grace akan bawakan satu kisah yang menarik di mana kita akan meninjau sedikit tentang etnik perusahaan etnik yang dijayakan oleh wanita-wanita suku Kayan. Okey, jadi jom sama-sama kita bawa kepada anda cerita pagi dari Sarawak. Cerita Pagi Sarawak dari Kuching kali ini membawa kita untuk mengenali busana tradisional wanita etnik Kayan yang kebanyakan daripada kaum ini mendiami kawasan hulu sungai di kawasan Baram, Belaga, Tubau dan kini ramai juga menetap di bandar-bandar besar di Sarawak. Busana wanita etnik Kayan terkenal dengan hasil kerja yang teliti dan rumit kerana diperbuat daripada manik-manik halus serta labuci yang dijahit mengikut ukiran ikang. Selain ia berwarna-warni, ditambah lagi dengan aksesori busana yang lengkap menjadikannya bertambah menarik. Biasanya busana ini dipakai semasa majlis-majlis keramaian. Seperti yang kita tahu, busana kaum Kayan ini sering digunakan semasa perkahwinan tradisional dan ia juga boleh dipakai semasa perayaan sambutan peringkat negeri, contohnya sambutan ulang tahun TYT. Di mana kita boleh melihat kelab dan persatuan dan juga badan bukan kerajaan NGO akan mempersembahkan dan menggayakan full kostum ini semasa aktiviti perarakan. Dan selain itu juga semasa majlis makan malam untuk sambutan Hari Gawai, kita akan melihat wanita-wanita ataupun gadis-gadis orang Ulu akan mengenakan busana ini pada malam tersebut. Seiring dengan perubahan zaman, busana wanita etnik Kayan turut mengalami sedikit inovasi dan transformasi terutama dari segi penggunaan kain, rekaan corak, motif sulaman serta jahitan, namun masih mengekalkan ciri-ciri keasliannya yang mengutamakan manik serta labuci sebagai bahan asasnya. Dan selain itu juga seperti anda lihat, pakaian yang saya pakai pada hari ini merupakan contemporary. Ini merupakan selaya dan ini merupakan teksa dan ini adalah iseng dan ini adalah lavong. Dahulunya, pakaian ini biasanya dipanggil basung ta'ah dan ia merupakan baju tanpa lengan dan kain dihias dengan manik-manik halus. Seperti yang anda lihat di sini, ini merupakan ta'ah asli yang telah dijahit sendiri oleh mendiang nenek saya pada 50 ataupun 60 tahun yang lalu. Ini adalah ta'ah yang diperbuat daripada manik, labuci. Ini merupakan yang dihasilkan pada tahun 90-an ke atas yang terbaru. Selain itu juga, ini juga merupakan pakaian pakaian bagi wanita. Beberapa tahun kebelakangan ini, ramai mereka terutama mereka muda mula memberi nafas baharu dengan menyuntik unsur-unsur moden kontemporari pada hasil rekaan mereka dan ini menjadikan busana tersebut turut digemari oleh masyarakat lain. Seperti mana kaum lain yang terdapat di negara ini, Kayan merupakan etnik terbesar dalam komuniti orang Ulu, memang terkenal dengan adat, budaya serta tradisinya yang tersendiri dan ia masih diwarisi sejak berzaman hingga ke hari ini.
Cerita Pagi Sarawak untuk Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih kepada rakan tugas kita dari Sarawak dengan satu bingkisan yang menarik. Ya. Dan seterusnya hari ini kita akan berehat seketika. Betul. Dan kita akan kembali nanti untuk membawa kepada anda tentang posisi pemacu tenaga mahir negara. Dapatkan informasinya seketika nanti dalam Selamat Pagi Malaysia. Selamat Pagi Malaysia. Selagi ada bulan dan matahari, begitulah kesetiaan rakyat kepada raja dan negara kekal abadi. Ikuti istiadat keberangkatan balik sempena tamat tempoh pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16. Dan istiadat keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17. Secara langsung di TV1, saluran berita dan RTM Klik. Daulat Tuanku. Ini Bob. Bob adalah seorang penyelam marin. Setiap hari, Bob mendapati semakin banyak plastik dihanyutkan ke dalam laut. Kesannya boleh mengakibatkan jumlah plastik melebihi daripada hidupan laut menjelang 2050 jika tindakan tidak diambil. Dianggarkan 50% plastik yang dihasilkan adalah plastik sekali guna dan 13 juta tan plastik dihanyutkan ke laut. Kerana sayangkan alam sekitar, Bob mengambil inisiatif membersihkan sisa plastik. Kita semua boleh memainkan peranan dalam menjaga alam sekitar. Hindari plastik sekali guna. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang berikut. Kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Kena dah. Saman ni. Tuan. Selamat pagi, Cik. Minta IC, Cik? Boleh. Kesalahan lampu merah, Cik. Tuan, Tuan, kau timah sikit, Tuan. Ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang nak Cik cakap. Jangan lama macam tu, Cik. Ni saman. Maaf, Cik. Hati-hati madu, Cik. Selamat Pagi Malaysia. Okey, kembali pada waktu itu kita berkongsi dengan anda usaha untuk melestarikan pembangunan insan keluaran politeknik agar dapat bersaing dan juga mendapat tempat dalam industri atau lahir sebagai technopreneurs. Jadi untuk kita dapatkan informasi lanjut, kita berkongsi tentang posisi pemacu tenaga mahir negara bersama-sama tetamu kita pada waktu ini, iaitu yang berusaha Teknologis Haji Kamaluddin bin Daud, Timbalan Ketua Pengarah Governance Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik.
Pertama sekali kita bawakan juga sebagai mukadimah di mana berapa sebenarnya jumlah graduan yang telah dilahirkan oleh Polisisi setakat tahun lepas dan juga jumlah staf yang terdapat di Polisisi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Pertamanya terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia yang sudi menerima kami di sini untuk memberikan sedikit maklumat berkenaan dengan Polisisi, hala tuju kami dan apa aktiviti kami. Dan untuk makluman semua, sejak 55 tahun penubuhan Politeknik, sekarang ini kita mempunyai hampir 900,000 graduan. Kita telah menghasilkan hampir 900,000 tenaga kerja dalam bidang teknikal, bidang TVET di seluruh negara. Dan untuk makluman semua juga, kita ditunjangi oleh 14,000, lebih kurang 14,000 tenaga pensyarah. Dan yang berada di 36 politeknik di seluruh negara dan juga 105 college community. Okey, baik. Dan kita boleh kongsikan juga terus berkaitan dengan pencapaian politeknik dan juga college community sepanjang tahun 2023. Pasti banyak, kan? Ya. Tahun 2023 merupakan satu tahun yang sangat mencabar bagi kami di Jabatan Politeknik dan College Community, yang mana kita berusaha untuk cuba memposisikan kita kembali dalam ekosistem pendidikan TVET, sama ada di Kementerian Pendidikan Tinggi ataupun pendidikan TVET negara. Jadi untuk itu dengan sokongan semua pihak, sama ada di KPT dan juga pihak di Politeknik dan College Community serta pihak industri, kami berjaya mencapai memaintain 95% kebolehpasaran graduan kita, yang mana pada tahun lepas melebihi 95% dan kita maintain untuk beberapa tahun yang sudah. Dan ini merupakan satu peningkatan, satu perkara yang baik, yang positif. Dan tambahan pada tahun lepas, kita juga telah berjaya meningkatkan peratus graduan kita yang mendapat gaji progresif, kita panggil gaji yang lebih bermakna dalam kerja mereka. Dan juga kita berjaya untuk meningkatkan peratus graduan yang bekerja dalam bidang yang dipelajari. Dan juga ini merupakan satu kejayaan yang kita katakan besar, sangat kita banggakan. Dan tahun lepas juga kita telah berjaya menghasilkan satu dokumen hala tuju transformasi Politeknik 2023-2030. Yang mana melalui dokumen ini kita melihat kedudukan Politeknik ini dari pelbagai angle. Sama ada dalam aspek pendidikannya dan juga dari segi keperluan industri dan seterusnya untuk guna tenaga kerja negara. Dan dokumen hala tuju ini telah pun dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri pada 4 hari bulan Disember yang lepas. Dan kalau kita lihat dalam dokumen hala tuju transformasi ini, dia punya fokus utamanya adalah untuk memberi peluang seluas-luasnya kepada lepasan SPM untuk mengikuti pendidikan di peringkat yang lebih tinggi, mengikuti kemahiran TVET, dengan kita punya tagline adalah TVET for all. Dan kita ada 13 critical reform agenda ataupun CRA yang mana kita bangunkan melalui libat urus dengan pelbagai pihak, pihak academician, dengan pihak industri dan juga pihak community juga. Dan kita mensasarkan antara 13 reform agenda ini adalah peningkatan enrolment di Politeknik dan juga college community. Sekarang ini enrolment kita ada lebih kurang dalam 90,000 pelajar. Dan kita mensasarkan sehingga tahun 2030 nanti kita mempunyai 140,000
pelajar dalam pelbagai bidang mengikuti pengajian di Politeknik dan juga di College Community. Okey, baik, itu di sasarannya. Ya. Dan adakah ia telah pun disediakan sepenuhnya untuk sama-sama kita mencapai juga hala tuju transformasi Politeknik dari pagi 2023 sampai 2030. Maknanya kalau dihitung kira sekarang tinggal lebih kurang berbaki 6 tahun lagi 6 tahun lagi yang dijadikan sebagai kompas untuk merubah ekosistem TVET kepada fasa yang lebih baik, insya-Allah. Okey, dan langkah jabatan dalam memperkasa ekosistem TVET Polis Sisi dia unggul dan juga berdaya saing. Okey, untuk menjadi sebuah institusi TVET yang unggul di dalam negara kita, yang pertama kita ingin memastikan bahawa kita kekal relevan dengan kehendak industri, satu yang paling utama, kehendak guna tenaga kerja, dan juga kekal relevan sebagai pilihan oleh SPM leavers ni atau lepasan SPM ini, supaya kita menjadi pilihan mereka. Jadi untuk itu kita perlu sediakan satu kaedah pendidikan yang lebih mudah diakses. Kita perlu perkemaskan program kita dan kita perluaskan akses kepada program kita. Jadi kita perlu mengemukakan satu kaedah pendidikan yang bersifat mudah, fleksibel kepada generasi baru ini, dan juga menawarkan satu keterujaan baru kepada mereka supaya mereka melihat pendidikan di Politeknik dan College Community ini, TVET di Politeknik College Community ini lebih menarik. Dan untuk itu kita menyusun beberapa strategi supaya kita kekal relevan dan menjadi pilihan mereka. Yang pertamanya adalah kita memperkenalkan Open Distance Learning ataupun ODL. Yang ini kita fokus kepada Politeknik Metro. Yang mana memberi peluang kepada orang yang telah pun bekerja dan mungkin ingin menambah pengetahuan, menambah sijil ataupun diploma ataupun ijazah mereka melalui masa yang terluang, mungkin pada hujung minggu dan sebagainya. Yang kedua, kita juga memperkenalkan program micro credential, yang mana dianya bersifat jangka pendek dan boleh dikumpul-kumpulkan membentuk satu kelayakan sijil ataupun diploma yang dianugerahkan oleh Politeknik ataupun College Community. Dan untuk itu yang ketiga kita menubuhkan satu pusat, kita panggil pusat apel. Apel ni adalah accreditation of prior experiential learning, apel A, berpusat di Politeknik Engku Umar. Dan dengan adanya pusat apel ini, dia akan menyelaraskan program-program micro credential ini dan seterusnya menyusun tentang untuk penganugerahan sijil atau diploma yang sepatutnya lah. Okey, baik. Jadi itu dia antara laluannya. Mungkin ada lagi perkara-perkara yang disusun juga. Ya, ada lagi. Antaranya adalah selain pada kita memberikan pendidikan yang lebih fleksibel, kita juga menyusun laluan yang lebih jelas, yang lebih pendek dan yang lebih menarik di antara College Community, Politeknik dan juga Malaysian Technical University Network, MTUN. Jadi kita susun balik, kita cuba untuk membuat penyusunan silibus supaya nanti berlaku kredit transfer yang baik di antara institusi-institusi TVET ini dan juga mungkin dengan universiti IPTA yang lain yang menawarkan program-program teknikal. Buat masa ini dalam transformasi kita ini kita menyediakan 7,600 tempat untuk ILKA. Institut Latihan Kemahiran Awam yang lain, kalau mereka berminat untuk menyambung pengajian mereka melalui laluan Politeknik dan MTUN. Nah, selain itu pada tahun lepas dan juga pada tahun ini kita dan seterusnya kita akan menyediakan pusat asasi TVET. Nah, yang kita perkenalkan untuk lepasan SPM yang berminat untuk menyambung
pengajian di peringkat ijazah dalam bidang TVET. Okey, untuk tahun lepas kita ada 500 tempat dan pada tahun ini kita tingkatkan kepada 1,000 tempat. Dan seterusnya dia akan meningkat lagi. Kalau hari itu kita ada sediakan laluan untuk MTUN. Sekarang kita dah buka kepada Universiti Malaysia Sabah dan juga Uni KL. Okey, baik. Antara lain juga dari segi aspek adaptasi teknologi, adakah itu diperkemaskan juga? Ya. Dari segi adaptasi teknologi, kita tengok teknologi berubah dengan begitu cepat sekali dengan AI-nya, dengan IoT, cloud computing, big data dan sebagainya. Jadi untuk itu kita kena bergerak dengan cepat seiring dengan perkembangan industri teknologi ini. Dan masa sekarang ni 30% daripada program pengajian kita telah pun mengadaptasi digital dalam pengurusan dari segi silibus, aktiviti teaching and learning dia dan sebagainya. 30% sudah ada dan kita menjangkakan sehingga tahun 2030 sekurang-kurangnya 90% berada dalam menggunakan teknologi digital dalam aspek pendidikan kita. Okey, baik. Baik, dan dimaklumkan juga baru-baru ini telah diadakan juga majlis aspirasi Ketua Pengarah Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti tahun 2024 yang disampaikan oleh Dr. Haji Muhammad Zahari Ismail di Politeknik Kota Baru. Jadi kalau kita boleh kongsikan sini antara intipati penting yang boleh kita huraikan dalam aspirasi tersebut. Ya, pada 23 Januari yang lepas kita telah adakan satu majlis aspirasi yang mana disampaikan oleh Ketua Pengarah Dr. Muhammad Zahari dan ianya menyokong kepada transformasi politeknik berkenaan. Yang mana ini kita keluarkan apakah tindakan yang perlu kita laksanakan pada tahun 2024. Antaranya dia melibatkan penekanan pada 5 fokus utama diberikan untuk tahun ini. Iaitu yang pertama, kita ingin memperkasakan kompetensi berasaskan industri. Yang mana ini bermaksud kita cuba meneroka luas lagi berkenaan dengan satu kaedah pendidikan iaitu work-based learning. Yang mana sebahagian daripada pelajar kita ini dia belajar tapi dia berada di industri. Sebahagiannya berada di tempat kita dan di industri. Dan kita cuba meneroka kaedahnya sekarang adalah lebih lama berada di tempat kita tetapi dia ada 6 bulan ataupun setahun di industri. Kita sekarang cuba untuk reverse. Maknanya lebih kurang dalam setahun berada di tempat kita dan selebihnya berada di industri. Itu satu yang kita ingin lihat possibility. Dan seterusnya kita ingin memperkasakan reskilling and upskilling center kita. Dan pada masa sekarang ini kita telah pun melancarkan 16 reskilling and upskilling center kita di seluruh negara, politeknik dan kolej komuniti. Dan pada tahun ini kita akan memperkasakan reskilling upskilling center ini untuk melatih tenaga kerja industri dan juga melatih graduan kita dengan pensyarah kita biar dia punya kemahiran dan knowledge itu seiring dengan industri. Okey, baik. Jadi apa harapan daripada JPPKK sendiri terhadap hala tuju yang direncana untuk tahun 2024? Dalam masa yang sama juga usaha yang akan dilaksanakan bagi mengurus isu kekurangan minat terhadap pendidikan tinggi termasuk bidang TVET ni. Ya. Macam mana? Ya. Kita bersama juga saya rasa institusi TVET yang lain juga pun menghadapi masalah di mana kurangnya minat daripada generasi baru ini terhadap pendidikan tinggi. Jadi kita pun tidak kurang masalahnya. Jadi kita cuba untuk menyusun program pengajian kita ni supaya nampak lebih fleksibel, lebih mudah dan menarik. Kepada mereka. Kita lihat generasi sekarang ni tak suka keadaan di mana mereka berada dalam satu tempoh, satu tempat yang dikongkong oleh masa. Mereka tak suka. Dia suka fleksibel. Masa free mungkin weekend ataupun malam dan sebagainya.
Jadi untuk itu kita memperkenalkan pelbagai program tadi itu, yang mana selain daripada apa yang telah saya sebutkan tadi, kita juga ada beberapa program lain, iaitu kita membuka 500 tempat setahun untuk pelajar-pelajar tahfiz. Nah, daripada tahfiz kita bagi ilmu TVET kepada mereka. Juga kita memperkenalkan program-program pendidikan untuk untuk OKU. Yang mana pada tahun ini dan seterusnya kita akan sediakan 210 tempat dalam program pengajian di Politeknik dan Kolej Komuniti khusus bagi OKU dengan keupayaan-keupayaan yang sesuailah dengan program yang mereka pelajari. Di samping itu juga kita membuka tempat 100 tempat untuk orang asli. Untuk orang asli. Jadi kita buka seluas-luasnya peluang pendidikan kepada rakyat kita. Okey, jadi itu yang telah pun berjaya dilakukan sebelum ini dan tahu ini hala tujunya apa dan harapnya disambut ramailah sebenarnya dan usaha-usaha yang dilakukan dan semoga hala tuju untuk JPPKK sendiri pada tahun yang akan dapat direalisasikan berpandukan kepada pencapaian yang telah pun disebut pada tahun lepas dan juga 5 fokus utama JPPKK bagi tahun ini insya-Allah. Jadi ucapkan terima kasih kepada Teknologis Haji Kamarudin Daud, Timbalan Ketua Pengarah Governance Jabatan Pendidikan Politeknik College Community bersama-sama kita berkongsi tentang kejayaan dan hala tuju dan sekali lagi kita harapkan akan mendapat sambutan ramai dan untuk sekali dalam kita melestarikan pembangunan warisan keluaran politeknik dan kita sama-sama macu tenaga mahir negara insya-Allah. Baik, untuk waktu ini kita nak saksikan pula bingkisan yang disediakan oleh Rozihanis Abdul Rahman tentang fabrik tenun Pahang Diraja. Jom sama-sama kita saksikan. Mempelajari selok-belok kaedah penghasilan tenun daripada ibunya, kini Nur Akmal 55 tahun memiliki bengkel pembuatan tenun di Pulau Keladi Pekan yang dibina bersebelahan kediamannya. Mengimbau detik awal pembabitan dalam bidang itu, Nur Akmal mendapat tunjuk ajar dan bimbingan daripada Jabatan Kraf Tangan Pahang. Asyik ni generasi kedua. Sebab habis pada sekolah BSPM, baru start menenun lah. Okay, belajar sikit-sikit lah daripada mula kita belajar proses menenun dulu. Lepas tu proses yang senang-senang dululah. Tu sampai sekarang lah. Setelah mahir, beliau nekat membuka perusahaan tenun secara kecil-kecilan dengan bermodalkan RM10,000. Kegigihan mempelajari teknik pembuatan tenun membolehkannya mempelbagaikan motif, corak dan warna lebih moden. Malah Yayasan Tenun Pahang Diraja yang diasaskan Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandaria membantu usahawan untuk memasarkan fabrik itu. Macam yayasan dia bantu daripada segi ni lah, membagi kursus. Lepas tu macam kita usahawan ni bawah naungan dia, bawah Tenun Pahang Diraja. Jadi segala operasi kiranya di bawah pengurusan dia lah, makna di bawah pantauan dia, bukan pengurusan dia, pantauan yayasan. Penghasilan kain tenun Pahang sentiasa mendapat permintaan meski harganya mencecah ribuan ringgit. Pembuatannya melibatkan 8 proses penuh teliti sebelum terhasilnya selembar kain tenun. Bermula dengan kaedah mewarna, menerau, mengani, menyusuk, menggulung, menyambung, meneguk dan terakhir ialah menenun. Ini merupakan proses menenun, iaitu proses terakhir sebelum terhasilnya selembar kain tenunan yang boleh mencecah hingga ribuan ringgit. Beliau memuji usaha Raja Pemaisuri Agong yang mengangkat tenun Pahang Diraja untuk dikenali di seluruh dunia. Secara tidak langsung membuka ruang kepada pengusaha tenun mengembangkan lagi pasaran. Terima kasihlah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Pemaisuri Agong kerana kata membantu patik semua untuk menghidupkan semula tenun Pahang Diraja dan kata membantu kita membuat pasaran tenun Pahang Diraja ni lebih meluas.
Ya. Jadi parti semua menjunjung kasih, terima kasih kepada tuanku. Semoga industri tenun Pahang Diraja ni bertambah maju. Sementara itu, kewujudan bengkel tenun di bawah Kraft Tangan Pahang yang diusahakan Nur Akmal juga membantu penduduk setempat mempelajari proses penghasilan tenun. Bagi Hamid Ibnil Hamid Muhammad Naim yang merupakan OKU Pekak dan Bisu, beliau telah bekerja di bengkel tersebut sejak 21 tahun lalu sebagai penenun. Penghasilan kain tenun bukan sahaja memerlukan kemahiran tinggi, malah menuntut ketelitian, kreativiti dan kesabaran. Ini kerana produk yang berkualiti mampu memenuhi permintaan pasaran. Dan bagi memastikan warisan itu tidak hilang di telan zaman, pelbagai usaha telah dilakukan. Ini termasuk penubuhan Institut Kemahiran Tenun Pahang Diraja Tengku Ampuan Besar Meriam. Rozihan Yasab Rahman, RTM. Okey, bahasa ibu sana yang cukup menarik kalau kita hasilkan dan kita ada punya satu di almari kita memang cantik tenun Pahang Diraja ini. Okey, baik, untuk waktu ini kita nak bawakan pada anda pula tentang Nescue Parti Sarang Burung Walid yang pastinya produk penjagaan kesihatan diri berasaskan sarang burung walid yang kita nak kongsikan bersama kita pada waktu ini bersama dengan pengasas produk Nescue, Encik Zamri Abu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, okey, baik. Kalau kita boleh terus terangkan apakah itu Nescue? Parti Sarang Burung Walid. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua penonton. Selamat pagi Malaysia pada pagi ini. Sebut pagi-pagi kan. Ya. Pagi-pagi kena ceria selalu bersama Nescue Parti Sarang Burung Walid. 2 dalam 1 yang pertama di Malaysia. Soalan Hani yang pertama tadi. Nescue. Terangkan Nescue lah. Nescue Parti Sarang Burung Walid. 2 dalam 1 yang mana kandungan khasiat kolagen cukup banyak dan nutrisi di dalam sebotol Parti Sarang Burung Walid ini. Okey. Produk Nescue ini sesuai diminum oleh seisi keluarga daripada umur baby hingga ke peringkat dewasa semua boleh minum. Dan alhamdulillah hingga ke hari ini Nescue mendapat permintaan yang cukup tinggi di seluruh pelosok tanah air di Malaysia termasuk negara jiran kita Brunei, Singapura dan juga Indonesia. Alhamdulillah menjadi sebutan dan menjadi igawan setiap seluruh rakyat Malaysia sekarang. Alhamdulillah. Dan kita botolkan 375 ml dan 250 ml. Tapi dia bukan air, tapi dia parti yang pekat dan likat yang boleh dicampur dalam minuman kegemaran masing-masing. Oh, boleh Boleh campur. Tak kisahlah kali Ali nak minum air kopi ke, air teh, air oren, apa saja minuman kegemaran kita, kita boleh campur. Kecuali air beralkohol dengan bergas tidak boleh campur. Okey, baik. Tapi kalau nak macam itu, minum macam itu saja pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Lagi elok. Okey, penggunaan Nescue Parti Sarang Burung Walid, penggunaan ni kalau minimal 1 hari 3 kali. Sekali minum 2 sudu. Kemudian minum air suam segelas. Macam pagi, petang dan juga malam. Saya syorkan kepada anda yang mana mengalami masalah urat saraf, berpunca daripada urat saraf, daripada hujung rambut hingga hujung kaki, semua badan kita mempunyai masalah. So, kita kena amalkan produk-produk supplement yang berkhasiat seperti sarang burung walid ini. Kalau kita perhatikan di Malaysia, di Semenanjung Malaysia, Sabah Sarawak, ramai orang buat rumah burung walid kerana kualiti sarang burung walid memang cukup tinggi berbanding dengan harga yang cukup mahal. Sekeping sarang burung walid dianggarkan 5 gram berat dia, dianggarkan hingga 3 hingga 400 ringgit sekeping saja. Untuk mendapatkan sekilo 145 keping, harganya pula mencecah hingga belasan ribu ringgit sekarang ini. Okey, kalau kita perhatikan ramai orang buat rumah di sawah padi, di Gunung Ganang, Bukit,
kelapa sawit. Banyak kalau kita lalu kat highway, kita nampak orang buat rumah boreng setinggi rumah, lebih besar daripada rumah sendiri. Tapi dah tentu khasiat yang lumayan daripada sarang burung walit itu sendiri. Ya, betul. Jadi ini kilang ni kan, kita tengok dari segi pemprosesannya. Okay. Kilang kita juga telah mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKMST, Produk Selamat Dimakan dan juga diminum, serta pengiktirafan daripada Halal Jakim Negeri Sembilan. So, boleh minum produk Nesquik tanpa rasa ragu-ragu dan juga was-was. 2 dalam 1 yang mana yang saya perlu jelaskan di sini. Kenapa 2 dalam 1? Boleh minum dengan sapu di luar. Bukan sekat minum, tapi boleh sapu di luar. Hujung rambut sehingga hujung kaki. Apa jua masalah kesihatan yang kita alami berpunca daripada urat saraf. Kalau kita tahu, sarang burung yang terbaik adalah untuk urat saraf kita. Badan kita, kalau kita berpenyakit, apa-apa jua penyakit yang kita ni, kita kena amalkan makanan yang berkhasiat seperti saya beritahu tadi. Okey, berbalik pada sebotol. Harga sebotol Nesquik yang kita pasarkan di Malaysia ini, harga sebotol 375 ml, harga dia RM135. 250 ml RM89. Untuk promosi Selamat Pagi Malaysia pada hari ini, saya nak promosi yang botol 375 ml. Harga sebotol RM125. Tadi saya kata 135, tapi harga RM125. Kalau ambil 2 botol jadi RM250. Tapi hari ini untuk penonton Selamat Pagi Malaysia dan juga seluruh pengguna produk Nesquik seluruh Malaysia, anda beruntung sekali kerana saya nak bagi produk yang terbaru kami, belum lagi ada di pasaran, belum lagi buat pelancaran. Tetapi untuk di Selamat Pagi Malaysia, saya nak bagi 1 kotak produk Nesquik iaitu kopi klasik Nesquik sarang burung walit. Harga sekotak kopi ni RM55. Tapi untuk 1,000 pengguna di Malaysia ini, saya nak bagi 1,000 kotak. Beli 2 botol pati walit kita 375 ml. 2 botol ni yang besar ni, anda akan dapat 1 kotak kopi. Hanya perlu bayar RM200 sahaja. Bayangkan kalau 2 ni dah RM200.5, campur lagi kopi RM50. So jadi RM300. Tapi untuk Selamat Pagi Malaysia pagi ini RM200 sahaja. Okey? Kenapa saya nak give free kepada 1,000 orang? Kalau sedap, kena beli. Kalau tak sedap, jangan beli. Itu saya bagi berani cakap. Kerana apa-apa jua produk yang kita keluarkan daripada Nesquik adalah yang semua yang berasaskan sarang burung walit. Kalaulah produk sarang burung walit ini menjadi, sudah tentunya kopinya pun sedap untuk anda nikmati bersama keluarga. Sama juga khasiat dia cukup lumayan. Kopi ni dalam paket berat dia 30 gram. Okey, dia memang berat. Cantik packaging ni. Kalau dapat kamera, dapat zoom dekat sikit kat saya ni, nampak packaging dia amat menarik sekali untuk kita nikmati. Okey, sesuai waktu pagi, sesuai juga waktu malam. Kalau malam tu nak berjaga tu, nak menyaksikan apa-apa, boleh minum. Hanya sepaket saja sudah memadai. Tak perlu campur lagi. Memang rasa dia amat sedap sekali. Tak percaya, boleh cuba. Okey, untuk promosi Selamat Pagi Malaysia pada hari ini, ingat 2 botol pati kita 375 ml, harga sebenar RM125. Kalau ambil 2 botol dah jadi RM250. Dan saya bagi lagi percuma 1 kotak kopi yang berharga RM55. So tak perlu bayar sampai RM300, hanya perlu bayar RM200. Anda akan dapat 3 barang. Oleh itu, segera telefon yang nombor tertera di kaca TV anda. So ingat, Nesquik pati sarang burung walit sesuai diminum untuk seisi keluarga daripada umur 8 bulan ataupun 1 tahun sehingga ke peringkat dewasa semua boleh minum. Tapi kopi ini tidak boleh diminum oleh kanak-kanak. Tak boleh. Kanak-kanak tak boleh minum. Hanya sarang burung walit, produk pati sarang burung walitnya ini saja boleh minum. Ingat, kalau kita sebut sarang burung walit dah tentu pasal khasiatnya, dah tentu tentang kecantikannya daripada hujung rambut sehingga ke hujung kaki, dalaman dan juga luaran. Memang banyak khasiat dia. Itu yang viral tu 2 dalam 1. 2 dalam 1 yang viral sekali. Yang pertama di Malaysia 2 dalam 1 tahu. Ingat, boleh minum dengan sapu di luar untuk segala jenis penyakit. Tak kira kita apa pun, dia boleh mengurangkan, dia boleh ataupun menyah terus daripada tubuh badan kita. Ingat, siapa dah dapat kopi pagi ini untuk 1,000 orang saja, 1,000 kotak saya bagi. Cepat-cepat beli promosi 2 botol pati kita. Okey, saya bagi lagi 1 kotak kopi untuk 1,000 orang sahaja.
perlu bayar RM200 sahaja, tak perlu bayar sampai RM300. Ya betul, tapi hanya terhad pada 1,000 orang saja kalau nak dapatkan ni lah pakejnya 3 ni. Daripada RM300 total tu jadi RM200 sahaja untuk hari ini, tapi untuk 1,000 yang pertama saja. Dan masa yang sama juga sambil-sambil kita nak sihatkan badan, difahamkan ada juga buka peluang perniagaan Kita buka peluang perniagaan kepada semua yang ingin menceburi dalam bidang perniagaan. Bolehlah berjingah-jingah ke kami, ke cawangan kami di seluruh Malaysia. Kami ada buka cawangan di seluruh Malaysia. Setiap negeri kita ada cawangan NSQ Parti Sarang Burung Walik ini. Okey, ada bagi guideline. Kita bagi guideline semua, kita ajar macam mana kita jadi, kita latih rekrut kita supaya anda boleh menjual atau boleh menjadi keluarga NSQ kami sampai bila-bila. Baik, itu dia, senang dan mudah sangat, dan masa yang sama dapatkan lagi produk ini. Dan yang paling penting ialah berhasiat ni, macam saiz ni sangat besar. Botol besar. Kalau sebotol besar ni, harga yang kalau ikut sebenarnya RM125. Ini yang nampak kita di sini. NSQ Plus ni memang botol dia besar, berbeza dengan 250 ml yang anda nampak di signboard di highway. Memang berbeza sangat-sangat. So hari ini saya nak bagi promosi, 2 botol ni dah harga RM250. Okey. Bagi lagi 100 kotak kopi. Kopi ni saya belum lagi buat promosi, saya belum lagi ada di pasaran di mana-mana, belum lagi buat tawaran kepada semua orang. Anda kena dapatkan hari ini juga kopi klasik NSQ Sarang Burung Walik. Dan tentunya memang amat-amat sedap sekali. Waktu kita pagi-pagi mengantuk nak buat kerja tu, kita minum kopi secawan. Malam kita nak berjaga malam, kita minum lagi sepaket. Khasiat dia. Selain daripada sihat dan bertenaga, anda dapat kesihatan yang optimum pada tubuh badan anda sendiri. Ya, cuma kopi itu tak boleh untuk kanak-kanak. Tapi boleh kalau yang ini boleh. Boleh pada 8 bulan setahun tak boleh. 1 tahun hingga ke peringkat dewasa. Daripada orang cakap tak ada gigi, tak tumbuh gigi, hingga hilang gigi, anda boleh amalkan NSQ Parti Sarang Burung Walik yang terbaik di Malaysia ini. Jangan risau, sebutnya NSQ pasti bagus. Sebab sarang burung kita pakai sarang burung yang amat-amat berkualiti untuk kita seisi keluarga. Kalau kita perhatikan kenapa sarang burung mahal, itulah benda yang mahal. Kita masuk dalam badan kita dan tu kita sihat dengan cepat, insya-Allah. Ya, betul. Kan kita nak masuk dalam badan kita ni mestilah macam kalau boleh tu biarlah yang ada nilai harganya tu kan ada sebabnya. Sebabnya sendiri. Kan ada sebabnya sendiri. Okey, kita bagi peluang pada anda untuk ambil gambar sekarang ini, dan cara untuk dapatkan produk ini macam mana caranya? Boleh telefon nombor yang tertera di kaca TV anda atau hubungi cawangan NSQ ataupun di laman sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. Anda boleh tengok, type saja NSQ, anda tengok testimoni, harganya, dan ramai dah minum, dah cuba produk NSQ, semua amat-amat berpuas hati. Bagi mereka untuk dapatkan promosi yang amat-amat menarik hari ini, untuk dapat sebenarnya kopi yang amat menarik sekali, kena cepat-cepat telefon yang nombor tertera di kaca TV anda ataupun yang berjalan berdata tu, hantu cawangan kami di seluruh Malaysia. Dapatkan hari ini juga 2 botol tambah 1 kotak kopi, hanya perlu bayar RM200 saja. Anda boleh jimat RM100 pada hari ini. Okey, baik. Untuk 1,000 orang yang terawal sahaja untuk hari ini. Jadi pastikan anda dapatkan sekarang ini juga, dan lebih kurang 2 minit lagi. 2 minit lagi. War-warkan sekali lagi kepada semua. Okey, pada mereka yang baru menonton Selamat Pagi Malaysia pagi ini, NSQ ada membuat promosi pada pagi ini. Okey, biasa kita jual botol 250 ml. Harga sebotol RM89. Biasa 4 botol RM250. Tapi untuk Selamat Pagi Malaysia, dia ada keunikan lain sikit hari ini kerana kita bawa kopi yang kita khaskan, kita buat baru sangat buat. Kita belum pergi buat pelancaran, kita belum buat lagi di pasar mana-mana. Kita hanya buat di SPM pagi ini sahaja. Okey, 2 botol NSQ Plus botol besar 375 ml. 2 botol sepatutnya harga dia RM250. Tapi hari ini, pagi ini, RM200 sahaja anda berpeluang dapat kopi NSQ. Ada 20 paket dalam ni, berat dia 30 gram. Anda tak rugi beli. Dan juga yang kelebihannya, ada bird nest sarang burung walik. Hari ini saya nak bagi percuma saja. Harga kotak kopi ni, bukan harga kotak, harga kopi ni, kopi NSQ, harga dia RM55 satu kotak. Kenapa dia mahal? Kerana ada sarang burung di dalamnya. Okey, anda beli produk NSQ 2 botol, anda perlu bayar RM200, anda dapat percuma lagi 1 kotak kopi pada pagi. Untuk SPM sahaja. Okey. Siapa tengok dengan radio, saya bagi untuk SPM pagi ini. Untuk 1,000 orang ataupun 1,000 kotak saya tawarkan kepada anda. Boleh telefon nombor yang tertera di kaca TV anda. Tapi kanak-kanak tidak boleh minum kerana ini kopi yang sihat untuk tubuh badan kita. Ya, untuk orang dewasa. Tapi yang ini boleh untuk kanak-kanak, dan pastikan anda dapatkan NSQ Plus sebab harganya RM125 saja untuk satu. Tapi kalau beli dua, RM250. Tapi hari ini RM200 sahaja. Dapat lagi percuma
kopi. So jangan lepaskan peluang tawaran yang amat hebat daripada Nesquik hari ini sahaja sehingga jam 6 petang sahaja. Sampai 6 petang saja, okey. Jadi jangan terlambat, jangan terlewat. Jadi boleh beli melalui talian hotline yang sudah tertera pada waktu ini. Betul. Ataupun boleh dapat di cawangan-cawangan yang ada tu Cawangan ada di seluruh Malaysia. Betul. Ni boleh macam kalau kita post ke COD ke? Boleh kita post pakai semua platform yang ada penghantaran, kita akan hantar ataupun COD. Kita ada runner kita seluruh Malaysia, kita boleh hantar sampai depan pintu rumah baru bayar. Takut benda yang tiruan saya tak nak. Ya, ada yang tiru juga Ada yang tiru juga. Jangan berhati-hati. So dapatkan Nesquik yang tunai daripada penghantaran kami, COD ataupun cash on delivery. Ya, betul. Yang paling penting halal juga di bawah mesti. Halal, betul. Jadi ini makanan ataupun minuman yang berkhasiat untuk semua dan kita tahu apa agaknya kata kehebatan sarang burung walet ini. Kita tahu tak nampak sangat terkasar kita kan. Tapi hari ini dah bawa bukti dah. Kita bawa di studio boleh tengok sarang burung daripada rumah burung dan juga sarang burung daripada gua itu sendiri. Yang paling bagus daripada gua kerana habitat asal sarang burung walet adalah di dalam gua. Tapi harganya mahal. Harganya mahal. Tapi harga ni kita dapat hari ini memang terbaik harganya. Okey. Tak perlu cuci, tak perlu rebus, hanya buka penutup, minum sahaja. Teksturnya amat likat dan pekat sekali. Boleh tuang minum ataupun campur dalam minuman kegemaran masing-masing. Okey, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Cik Tamlik Abu, pengasas produk Nesquik bersama kita pada waktu ini. Jangan lupa dapatkan produk sekarang ini juga, Nesquik Parti Sarang Burung Walet. #pantang letak pasti habis. Tak habis, jangan panggil Nesquik. Okey, baik. Kita nak berehat seketika untuk waktu ini dan kita akan kembali nanti untuk berkongsi berita tentang pendidikan berasaskan budaya kanak-kanak orang asli. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka. Dan kemenangan untuk kami. Selagi ada bulan dan matahari, begitulah kesetiaan rakyat kepada raja dan negara kekal abadi.
Ikuti istiadat keberangkatan balik sempena tamat tempoh pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16. Dan istiadat keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17. Secara langsung di TV1, saluran berita dan RTM Klik. Daulat Tuanku. Ya, kembali bersama kami, saksikan secara langsung kedua pancaran secara langsung yang akan kami bawakan menerusi bukan sahaja siaran di TV1 tapi juga di pancaran media-media sosial RTM seperti di Berita RTM dan juga di RTM Klik semestinya. Baik, dengan itu kita akan bersama dengan rakan setugas di Jabatan Met Malaysia terlebih dahulu sebelum kembali bersama anda dalam Saat Pagi Malaysia. Jangan ke mana-mana. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Rantau negara kita kini masih lagi menerima pengaruh angin dari arah timur laut dengan kelajuan yang agak laju sekitar 30 sehingga 50 km per jam. Oleh itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama, kedua dan ketiga seperti yang telah ditandakan dengan warna kuning, jingga dan merah. Amaran ini akan berkuat kuasa sehingga 30 Januari nanti dan melibatkan kawasan perairan Tioman, Bungkuran, Kondor, Reef South, Reef North, Layang-Layang, Labuan dan Palawan. Perlu diingatkan, ketinggian ombak pada ketika ini dijangka boleh melebihi 4.5 meter. Oleh itu, keadaan ini amat berbahaya bagi aktiviti perkapalan dan perairan, terutamanya yang melibatkan bot-bot kecil, sukan dan rekreasi air. Baiklah, kita teruskan dengan tinjauan cuaca semasa pagi Semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, cuaca cerah dilaporkan buat masa kini bagi keseluruhan negeri di Semenanjung Malaysia. Dan keadaan cuaca cerah ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke tengah hari nanti. Manakala bagi Malaysia Timur pula, cuaca cerah juga dilaporkan bagi kedua-dua negeri ini buat masa sekarang. Dan keadaan cuaca yang baik ini dijangka juga boleh berlarutan sehingga ke tengah hari nanti. Manakala bagi ramalan cuaca petang nanti pula, di Semenanjung Malaysia, kami masih lagi meramalkan cuaca kering buat pada petang ini bagi kebanyakan kawasan di Semenanjung Malaysia. Namun demikian, hujan masih lagi berpotensi untuk berlaku di 1-2 tempat melibatkan negeri Kelantan, pedalaman negeri Pahang, 1-2 tempat di negeri Perak, Selangor dan pedalaman di negeri Sembilan. Manakala bagi Malaysia Timur pula, hujan dari petir dijangkakan lebih tertumpu di 1-2 tempat melibatkan bahagian selatan, pedalaman dan utara di negeri Sarawak. Baiklah, itu sahaja laporan cuaca untuk pagi ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman sesawang Facebook, Instagram, X dan YouTube untuk mendapatkan info yang sahih dan terkini daripada kami. Saya Anis Nabila Muhammad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
elakkan penyakit bawaan air dan makanan semasa banjir. Ketika banjir, kita berisiko dijangkiti penyakit-penyakit bawaan air dan makanan seperti disentri atau cirit-birit berdarah, taun atau kolera, hepatitis A, demam kepialu atau typhoid, konjaktivitis dan leptospirosis. Jom kita amalkan amalan kesihatan dan keselamatan diri semasa musim banjir bagi mencegah penyakit bawaan air dan makanan. Jaga kebersihan diri, makanan dan persekitaran. Larang kanak-kanak bermain air banjir. Balut luka jika cedera. Cuci tangan dengan betul. Minum air yang telah dimasak. Jangan makan makanan mentah yang tidak dimasak dan makanan basi atau rosak. Segera dapatkan rawatan sekiranya mengalami demam, cirit-birit, muntah dan lain-lain masalah kesihatan. Terus waspada. #. Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan pada kali ini dalam segmen pendidikan kita akan berikan tumpuan kepada kurikulum persekolahan 2027 yang mana kita akan mengangkat bagaimana pendidikan untuk anak-anak orang asli, adakah ia turut mendapat perhatian yang sama oleh Kementerian Pendidikan khasnya berbanding dengan pendidikan arus perdana. Baik, kita bersama dengan tetamu saya akan membantu kita untuk menghuraikan topik ini. Pendidikan berasaskan budaya kanak-kanak orang asli. Kita bersama Profesor Madya Dr. Muhammad Nazri Abdul Rahman, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar, Fakulti Pendidikan Universiti Melaya. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Terima kasih. Dan kita pun telah berbincang sedikit mengenai topik ini. Jadi kurikulum persekolahan 2027 bakal memberi penekanan kepada literasi dan numerasi, membaca dan juga mengira. Tetapi bagaimana sebenarnya teras yang perlu kita sampaikan ini kepada kanak-kanak orang asli? Adakah idea pendidikan berasaskan budaya dijelmakan sebagai wadah pengajaran khusus untuk anak-anak orang asli, mengambil kira dua teras utama dalam apa yang kita ingin sampaikan kepada mereka? Okey, terima kasih. Pagi ini kita akan bicara tentang pendidikan anak-anak orang asli. Kita dah melihat bahawa selama ini dalam bentuk pendidikan anak-anak orang asli, kadang-kadang kita terlupa bahawa mereka adalah satu kumpulan yang perlu mendapat perhatian khusus, terutamanya dari segi literasi dan numerasi. Dan apa yang kita lihat adalah kadang-kadang kita memperkenalkan sama ada kurikulum ataupun pedagogi ataupun apa-apa bentuk pengajaran dan pembelajaran tidak mengambil kira dalam konteks masyarakat itu sendiri. Anak-anak ini membesar dalam satu komuniti yang mempunyai tata susila, peraturan, pantang larang, amalan dan nilai yang tersendiri yang mungkin berbeza daripada anak-anak di arus perdana. Jadi di sinilah kita melihat bahawa dalam kurikulum kita panggil kurikulum kita 2027 ini, di mana satu nilai keperluan anak-anak ini perlu kita ambil kira sebagai satu bentuk pendidikan yang boleh mengangkat nilai dan juga pendidikan itu sebagai untuk semua, khususnya anak-anak orang asli. Bagaimana sebenarnya cara hidup masyarakat orang asli, terutama sekali untuk anak-anak kecil ni? Kita baru berbincang tentang bagaimana ada yang mengambil masa 2 jam berjalan dan menaiki bot untuk sampai kepada sekolah yang terdekat dengan kampung mereka. Jadi cara hidup itu, adakah ia di luar daripada konteks pemahaman kita yang berada di bandar dan juga di kawasan-kawasan luar bandar yang pastinya lebih senang cara hidup kita berbanding dengan mereka? Okey, setakat ini kita melihat kepada sesebuah masyarakat orang asli ini istimewa dan mereka mempunyai pelbagai etnik. Contohnya satu sekolah projek kita adalah SK Tasik Chini yang mana mempunyai beberapa kampung di persekitarannya yang mana anak-anak ini akan ke sekolah ini. Dan kita lihat bahawa dalam skop ini Kementerian Pendidikan telah pun menyediakan sekolah-sekolah asrama yang khusus untuk anak-anak yang perlu berjalan jauh atau jalan jauh. Tetapi salah satu projek saya iaitu homeschooling untuk anak-anak orang asli yang berasaskan nilai dan tradisi mereka, kita cuba memikirkan bahawa bila saya interview dengan ibu bapa, satu ayat dia yang mudah dan menyentuh hati saya. Dia panggil saya cikgu, anak cikgu 7 tahun, 6 tahun, sanggup tak cikgu hantar dia ke asrama
untuk duduk di asrama yang memang dikatakan ada segalanya, tetapi saya berpisah dengan anak itu pada usia 6 tahun, 7 tahun dan mungkin selepas 6 bulan atau 1 tahun baru dia balik masa cuti sekolah. Kalau cikgu sanggup untuk berpisah pada usia tersebut, barulah kami sanggup. Dan saya rasa pada teringkat itulah saya memikirkan bahawa ya, kita menyediakan keperluan pendidikan dengan adanya asrama, tetapi kita perlu mengambil kira anak ini nak berpisah dengan ibu bapa. Gaya pembelajaran, gaya pengajaran keibubapaan orang asli ini berbeza. Mereka sangat sayang dengan anak-anak, kita pun sayang. Tetapi untuk mereka rasa susah hati tinggal anak berusia 6 tahun, 7 tahun di asrama sekolah orang asli misalnya. Siapa nak mengambil kira urusan makanannya, pakaiannya? Dari situlah kita mula memikirkan bahawa bagaimana kita dapat mendekatkan anak-anak ini untuk berminat terlebih dahulu kepada sekolah. Dan memberi kepercayaan kepada ibu bapa orang asli itu sendiri bahawa sekolah akan membangunkan pendidikan untuk anak-anak ini. Di sinilah kita mula memikirkan bahawa kurikulumnya, gaya pembelajarannya dan bagaimana persekitaran ibu bapa di situ mempercayai sekolah. Dan inilah bermulanya projek pendidikan berasaskan budaya ataupun kita kenali sebagai pedagogi responsif budaya. Jadi apakah keunikan budaya dan nilai serta tradisi masyarakat orang asli yang boleh mendekatkan anak-anak mereka dengan pembelajaran dan pengajaran dengan mengambil kira apa yang ingin mereka belajar? Asas-asas yang kita sebutkan tadi, literasi dan numerasi. Dia menarik, contohnya beginilah. Kalau kita lihat dalam kurikulum, tiba-tiba saja dalam buku teks kita tengok adanya komuter ataupun LRT, kapal terbang. Bagi anak-anak ini, mereka tidak dapat pernah tahu, bayangkan macam mana yang dia tahu, perahu, bot ataupun mungkin 4x4 yang dia pernah naik. Itu kalau dia pernah naik. Jadi bagaimana kita melihat bahawa apa yang paling dekat dengan anak-anak itu sendiri, budaya dia, pantang larang, kadang seni budaya, reka corak, hiasan, anyaman dia. Benda-benda ini sebenarnya lebih dekat kepada anak-anak ini. Bagaimana kita mendekatkan budaya ini sebagai satu bentuk kurikulum, sebagai satu bentuk pedagogi. Bila cikgu nak mengajar daripada memperkenalkan buah apple, kenapa tidak kita memperkenalkan buah kulim yang ada dalam kampungnya, buah belinjau misalnya. Jadi sesuatu yang dekat dalam dirinya dan persekitarannya lebih dia mula kenali. Di situlah baru ajaran literasi, numerasi, kita boleh mendekatkan. Prof, mengambil kira kita sebagai sebuah negara ingin menggunakan jalur lebar dengan lebih pantas, 5G dan sebagainya. Adakah kemudahan-kemudahan ini tidak sampai atau belum lagi sampai kepada komuniti masyarakat orang asli, atau adakah mereka mungkin ada jurang dalam penerimaan teknologi sebenarnya? Sebenarnya tidak. Daripada projek yang kita laksanakan, misalnya kita menggunakan salah satu adalah chef cilik, iaitu mereka masak masakan tradisi, dan selain belajar dari segi komunikasi, bahasa yang disampaikan dan juga matematiknya, ukuran-ukuran yang perlu disampaikan, mereka sebenarnya merakamkan sendiri untuk jadikan video. Jadi teknologi telah ada, cuma nak membiasakan mereka, nak memberi keyakinan kepada anak-anak ini bahawa bagaimana menggunakan teknologi pada peringkat yang sebenarnya. Mereka boleh, kalau sini kita lahir bahawa anak-anak ini sudah pun ada handphonenya. Seperti kita, masih ada, tapi sebahagiannya itu telah pun biasa. Cuma sebahagian besar yang mungkin agak tertinggal itu perlu didedahkan supaya mereka tidak tertinggal daripada arus teknologi tadi. Apakah risiko keciciran pendidikan di kalangan masyarakat orang asli? Kalau kita bercerita tentang keciciran anak-anak orang asli ini, ia telah pun dibincangkan dan dibahaskan dengan pelbagai inisiatif sejak tahun 1960 lagi. Bermula dari situ kita ada pelbagai inisiatif. Kalau disenaraikan inisiatif untuk keciciran anak orang asli, sehingga hari ini ia masih lagi dibincangkan. Malahan diberi wang saku ke sekolah untuk menarik anak-anak ini ke sekolah, tapi masih lagi tercicir, khususnya semasa pandemik itu masih tinggi. Jadi apa yang kita perlu laksanakan adalah untuk, kalau kita lihatkan, melaksanakannya adalah untuk mendekatkan mereka kepada sekolah itu balik. Menarik minat untuk ke sekolah. Dan ada sekolah-sekolah misalnya SK sini, cikgu-cikgu akan pergi ke rumah itu untuk memujuk anak-anak ini ke sekolah, dan mereka kita melahirkan berbagai aktiviti-aktiviti yang lebih kepada budaya yang menarik minat dia dahulu. Sebab apa? Bila kita melaksanakan aktiviti budaya, anyaman, masakan, ibu bapa akan turun
untuk tolong cikgu-cikgu di sekolah. Sebab ada setengah bahan-bahan mereka akan bercerita bila ibu bapa dah dekat dengan sekolah, anak-anak akan lebih dekat pada sekolah dan minat itu akan bercambah. Baru proses pengajaran tadi berlaku. Akhir kata, satu daripada teras utama dalam memperkasa pendidikan negara adalah keramah insaniah. Bagaimana ia dapat diterjemahkan, terutama sekali dengan menggunakan aspirasi KPM yang terbaru ini? Okey, setakat ini kita cuba mengangkat semula nilai-nilai terutamanya gaya keibubapaan orang asli. Kita cuba mencungkil apakah cara ibu bapa orang asli ini mengajar, mendidik anak-anak orang asli daripada kita memaksa mereka menerima gaya pengajaran kita. Jadi itulah yang kita hasratkan, bahawa menerusi pendidikan berasaskan budaya ini, kita dapat mengangkat satu bentuk pedagogi responsif budaya yang boleh digunakan oleh guru-guru, khususnya sekolah-sekolah yang berdekatan dengan masyarakat orang asli. Kita perlu faham bahawa pedagogi yang kita lahirkan hari ini bermula 2023. Kementerian telah memberi otonomi penuh kepada guru untuk melaksanakan bentuk pedagogi, kurikulum yang boleh disesuaikan. Jadi sudah ada kuasa di tangan guru untuk menyesuaikan bentuk-bentuk pedagogi mengikut keperluan pembelajaran anak-anaknya. Jadi begitulah hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia dalam membawa pendidikan lebih dekat dengan masyarakat orang asli dan lebih hampir dengan budaya dan nilai yang telah pun mereka amalkan. Terima kasih kita ucapkan kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, dan semoga perbincangan ini bermanfaat kepada anda dalam mengenali rakan-rakan dan warga negara Malaysia yang mungkin jauh di mata, tapi semoga mereka sentiasa dekat di hati kita, komuniti orang asli. Kita akan berehat seketika dan kembali bersama anda sebentar sahaja lagi, dan kita akan bawakan kepada anda Kelam yang merupakan satu panggung RTM yang bakal disajikan kepada anda pada 3 hari bulan Februari ini. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami. Yang berlari tidak lagi menanti, zaman beralih arah, data kian bercambah, maklumat lebih terperinci dalam dunia data, pangkalan data utama melangkah maju, informasi bermakna dan beri cahaya. Sekecil tindakan takkan berhenti untuk kemajuan. Kini padu untuk semua, data terhubung lebih sejahtera. Setiap bit data cermat dijaga, kemajuan itulah janji kita. Tiada yang tertinggal, taraf ditingkatkan, dunia di ujung jari, adu data terbaik untuk semua. Sarjana rancangan serta memandu arah, akses digital kini kian mudah, komprehensif tiada tiris. Sekecil tindakan takkan berhenti untuk kemajuan. Kini padu untuk semua, data terhubung lebih sejahtera. Setiap bit data cermat dijaga, kemajuan itulah janji kita. Setiap bit data
Baik, kembali bersama kami Selamat Pagi Malaysia. Sebelum kita membawakan panggung RTM berkaitan kelam tadi, kita ingin teruskan sedikit perbincangan kita mengenai masyarakat orang asli kerana saya rasa ada perkara-perkara lain yang perlu kita bincangkan. Terutama sekali di hujung tadi Prof ada memberitahu saya bahawa semakin kurang anak-anak yang bersama dengan ayah ke hutan dan sebagainya. Adakah kita risau bahawa tradisi-tradisi ini dan cara hidup mereka yang unik mungkin hilang apabila kita bawakan arus perdana dan pendidikan arus perdana serta sistem-sistem arus perdana yang mengajak mereka ke sekolah, maka mungkin tidak ada keterusan dalam nilai-nilai dan amalan mereka. Okey, dalam sistem pendidikan terkini kita memberi penekanan kepada perwatakan. Maksudnya kita ingin menghasilkan suatu kepribadian perwatakan generasi baru Malaysia dengan mempunyai satu perwatakan unggul Malaysia. Jadi kita tahu bahawa anak-anak orang asli ini mempunyai jati diri yang sangat kuat dan mereka sangat akrab dengan persekitaran, khususnya alam Sungai Jadi. Dari kecil lagi mereka diajar untuk terlibat bersama dengan hasil-hasil hutan, masuk ke hutan, mencari sumber-sumber, dan pada masa ini juga mereka diajar tentang kepribadian, menghormati orang lain, bertolak ansur dan kepercayaan masih kukuh. Jadi kita risau hari ini budaya-budaya ini semakin hilang dan terhakis. Kalau kita lihat masyarakat Maori misalnya, All Black di New Zealand misalnya, mereka mengangkat nilai itu menjadi satu kebanggaan masyarakat je. Kenapa tidak masyarakat orang asli ini kita tampilkan dengan jati diri, kebanggaan bahawa ini tradisi saya sebagai identiti negara. Dan ini juga satu kebanggaan dan keunikan kerana kita lihat kalau masyarakat Jakun dia kenal dengan berbagai pantang larang kepercayaan dan bagaimana dia sangat menghormati alam sekitar, tasik dan bagaimana kehidupan-kehidupan lain di persekitaran dan bagaimana dia menilai tolak ansur dan kepercayaan itu diasuh dalam diri setiap anak-anak ini. Dan kita tak nak ianya hilang. Bila dia berada dalam masyarakat ini, kita mengubah bentuk pendidikan kita ini tidak boleh mengubah apa yang ada pada nilai masyarakat itu sendiri. Kita patut menyokong dan membinanya. Itulah pendidikan. Jadi kalau tidak silap saya ada pelbagai jenis dan kepercayaan yang berbeza, terutama sekali di kalangan masyarakat orang asli itu yang berbeza dari segi puak dan juga fahaman masing-masing. Ada Jakun, Senoi, Negrito dan bermacam-macam lagi. Dan bahasa mereka juga adalah antara bahasa yang terawal yang dituturkan oleh manusia sebab ia menggunakan bunyi sebagai asas. Jadi ciri-ciri dan keunikan ini mungkin menjadikannya sukar untuk kita memahami orang asli sebagai satu komuniti. Apakah mungkin harapan Prof sendiri kepada masyarakat umum yang boleh membantu komuniti orang asli walaupun mereka sangat unik dan berbeza dari segi kepercayaan tadi, mereka pastinya ada satu identiti yang boleh kita gunakan untuk membantu mereka. Okey, sekarang ini kita menariknya adalah antara salah satu projek yang tengah kita bangunkan bersama adalah masakan tradisi orang asli. Kadang-kala kita merasakan bahawa masakan tradisi orang asli itu kita tak nampak keunikan. Kita merasakan bahawa lebih kurang je masakan orang Melayu. Dia ada rebus, dia ada rendang, dia ada yang berbagai cara masakan. Oh, dia ada rendang? Bukan rendang, maksudnya cara gorengan apa semua itu. Tetapi apa yang membezakannya kerana dia berada berdekatan dengan kampung orang asli. Kampung orang Melayu. Jadi masakannya itu lebih kurang akan ada ciri-ciri masakan tersebut. Namun keistimewaannya adalah bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan itu ada pelbagai dan mereka sangat risau kalau masakan-masakan tertentu, bahan-bahan tertentu itu dicampur adukkan. Dia kata nanti akan celau ataupun keracunan makanan. Jadi dia kata kalau daging mentah dengan buah-buah ini tidak boleh dicampur kerana ada ini. Jadi kita perlu meyakinkan bahawa yang makanan dia ini jika dicampur kepada daging tersebut lebih enak rasanya. Jadi kita misalnya ikan
kelah misalnya, kalau dimasak bersama dengan buah kulim misalnya, ia menjadi lebih sedap. Jadi kita akan memberi satu nafas baru kepada masakan tradisi dia, yang mana ia boleh diangkat sebagai satu masakan yang sangat unik dan sangat sedap. Jadi ini yang dikatakan bahawa masyarakat kita dalam menerusi pendidikan tadi itu, kita mendidik mereka mengetahui bahawa bagaimana bahan-bahan ini boleh digunakan, bagaimana masakan-masakan ini boleh diangkat. Jadi menerusi social media, menerusi yang kita buat, Chef Cilik ini paling tidak dia mengangkat satu nilai yang boleh masyarakat umum hargai. Sekarang kan sibuk viral makanan-makanan, kenapa tidak makanan orang asli ini kita angkat untuk diviralkan sebagai masakan tradisi yang menarik. Rasanya mungkin perlu ada seorang ikon yang untuk hiburan. Ada di antara komuniti orang asli Babola, kumpulan Babola yang mengangkat tradisi persembahan masyarakat orang asli sampai mereka juga diundang ke negara-negara lain untuk membawa persembahan. Jadi tradisi itu wujud di seluruh dunia sebab mereka yang bawakan. Mungkin kita perlu seorang ikon seperti kumpulan Babola tadi itu dalam dunia masakan orang asli juga. Bagaimana untuk silibusnya pula, Prof? Bagaimana untuk kita membawa silibus mengikut kesesuaian masyarakat orang asli? Adakah kita perlu membuat silibus yang berbeza ataupun kita hanya perlu masukkan contoh-contoh yang berbeza seperti yang Prof sebut? Misalnya tadi kita menyatakan bahawa otonomi kepada guru. Otonomi kepada guru ini adalah guru bijaksana menggunakan strategi pengajaran atau cara nak mengajar. Macam mana nak mengajar? Maksudnya kalau memang ajar matematik, tak perlulah mencari bongkah-bongkah yang sedia ada, guna saja batu-batu sungai untuk mengira misalnya. Ataupun tadi semasa mengajar masakan Chef Cilik, pada masa itu kita mengajar berapa ratus gram ikan, berapa banyak cili nak digunakan, berapa biji buah kulim nak digunakan. Jadi buah-buah ini kita akan menggunakan dari segi numerasi, iaitu bagaimana kita mengira, membilangnya, dan dari segi dia bercakap, itu adalah cara bahasa Melayu yang dipertuturkan. Bagaimana dia boleh yakin untuk menyatakan ini bahan-bahannya dalam rancangan masakan Chef Cilik tadi. Jadi ini adalah kurikulum yang sedia ada, yang sudah ada, cuma disampaikan dalam bentuk pembelajaran luar bilik darjah ataupun projek pembelajaran berasaskan projek, di mana guru boleh menggabung jalinkannya. Tidak perlu menggunakan suatu projek yang di luar daripada konteks anak-anak orang asli itu sendiri. Tadi dia masak-masakan, dia tahu mak bapak. Malahan mak bapak turun untuk jayakan silibus kita yang tadi. Sebab dia tahu bahan-bahan yang perlu ada dan pantang larangnya. Ini menunjukkan bahawa mereka sedar akan kepentingan dan keperluan untuk belajar dan mendapat pendidikan yang sempurna itu tadi. Jadi guru-guru yang dihantar kepada komuniti orang asli, adakah mereka mendapat latihan yang berbeza? Dan istimewanya sekarang ini sejak saya rasa sejak tahun 2000 berapa, kementerian di bawah IPG telah melatih anak-anak orang asli ini untuk menjadi guru kepada komuniti mereka sendiri. Dan kita ada di IPG kampus Tengku Ampuan Afzan misalnya, dia memang melatih kepada guru-guru masyarakat orang asli yang mana mereka menjadi pemangkin. Grup-grup inilah yang akan pergi menjadi guru kepada komuniti mereka sendiri. Dan usaha ini telah pun ada di bawah KPM sendiri. Yang mana kita mengangkat mereka ini dan mereka lebih dekat. Tetapi guru-guru lain juga diberi pendedahan di bawah pedagogi. Kita ada pedagogi terintang misalnya. Kita memperkenalkan kepada semua guru-guru pelatih di Institut Pendidikan Guru tentang pedagogi mengajar anak-anak anak-anak pendalaman ini, iaitu orang asli. Alhamdulillah di bawah kerajaan sekarang ini tumpuan diberi kepada melestarikan infrastruktur yang lebih sempurna untuk pembelajaran dan pengajaran anak-anak kita. Apakah yang diperlukan dari segi infrastruktur untuk menambahkan apa yang sedia ada bagi membolehkan anak-anak orang asli ini belajar dengan keadaan yang lebih sempurna? Paling bagus yang kita nampak sekarang ni keperluan adalah keperluan dari segi fasarana bilik darjah. Yang mana keperluan-keperluan yang diperlukan oleh sesebuah bilik darjah itu yang adanya kemudahan-kemudahan dari segi bahan-bahan yang ada itu, kalau boleh kita angkat dan gunalah bahan-bahan daripada komuniti orang asli itu sendiri. Misalnya kita nak gunakan bakul, anyaman, kraft tangan, perkenalkan dalam subjek seni misalnya, mengangkat kepada anyaman-anyaman, seni-seni kraft yang ada dalam masyarakat itu sendiri.
sendiri. Kita ada mata pelajaran muzik misalnya, kenapa tidak kita angkat tarian sewang? Kalau di Tasik Chini tadi, kenapa tidak kita angkat tarian kulandang, yang mana salah satu tarian yang memang khusus di Tasik Chini itu sebagai satu bentuk yang dalam kurikulum itu sendiri. Kita ada kurikulum tersebut dan kita angkat dia. Dan fasilitas yang paling diperlukan adalah kalau boleh kemudahan jalur lebar itu ditingkatkan supaya anak-anak ini juga berpeluang untuk mendapat lebih pendedahan dari segi dunia teknologi. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Madya, Dr. Muhammad Nazri kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia pagi ini. Saya rasa perbincangan ini cukup menarik dan mungkin kita perlu kembali untuk melihat perkembangannya dari masa ke masa. Terima kasih. Terima kasih. Dan seterusnya kita akan berehat seketika. Kembali nanti seperti yang dibawakan tadi, kita akan bawakan kelam panggung RTM yang menemui anda 3 hari bulan Februari ini. Jangan ke mana-mana. Selagi ada bulan dan matahari, begitulah kesetiaan rakyat kepada raja dan negara kekal abadi. Ikuti istiadat keberangkatan balik sempena tamat tempoh pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16. Dan istiadat keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17. Secara langsung di TV1, saluran berita dan RTM Klik. Daulat Tuanku. Pukul 2 pagi. Kau pergi mana sekarang ni? Kenapa balik lambat? Ayah ingat orang ni budak kecil lagi. Orang dah besar lah. Kalau apa-apa jadi kat luar, siapa yang susah? Kesan daripada kemalangan tu menyebabkan anak pakcik disahkan buta. Ya Allah. Kau tak nak jumpa siapa sekarang, orang dah cacat dah. Ya. Zack tak cacat di mata ayah. Percayalah, ayah sentiasa akan bersama Zack. Awak tak malu ke bawa saya keluar ni? Ramai lagi kawan-kawan yang saya nak bawa keluar. Kalau kita nak rasa lagi tenang, kita kena betul-betul lepaskan semua perkara yang telah jadi. Kita kena lepaskan semua itu pergi. Sudi tak Zack terima Lina sebagai isteri Zack? Jangan Zack. Aku ceraikan kau dengan talak satu. Satu premis yang begitu menarik menanti anda dalam panggung RTM Kelam. Kita bersama dengan pelakon utamanya Syazwan Hassan dan juga Encik Muzaffar Muhammad, penerbit. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Terima kasih. Olahan cerita, apakah sebenarnya ingin disampaikan melalui Kelam? Kita mulakan dengan Encik Muzaffar. Okey, Kelam ni adalah satu telemovie yang menarik, berkisarkan sebenarnya Kelam ni idea asal daripada saya sendiri sebagai penerbit, dan saya inspirasikan daripada golongan-golongan OKU buta. Contohnya saya ambil daripada juara Kori yang mengaji Al-Quran tu, Adik Koyum yang sekarang ni sudah juara di peringkat antarabangsa. Dan lain-lain lagi lah, beberapa insan OKU yang berjaya. Jadi ini adalah satu premis yang mungkin jarang kita lihat dalam sebuah drama. Bagaimana untuk Syazwan mempersiapkan diri bagi membawa watak utama ini? Of course, lepas saya dapat tawaran ni, saya baca skrip dan saya baca, ini merupakan sebuah naskah yang orang kata berat sebab daripada cerita ni pun banyak pengajaran dan iktibar kalau daripada mesej yang kita cuba sampaikan, yang orang cuba tengok. Jadi of course kita tak kisah watak utama ke watak apa pun,
apa tugasan yang diberikan kat kita, kita akan cuba yang deliver yang sehabis baiklah. Jadi untuk watak ini, watak seorang yang asalnya boleh melihat dan selepas suatu kemalangan yang berlaku, dia menjadi buta. Seperti yang kita lihat dalam sinopsis tadi. Yes, betul. Bagaimana pembawaan watak itu untuk anda sendiri secara peribadi? Of course, bila kita buat sesuatu yang baru, maksudnya of course tak pernah belum betul, pernah kan? belum pernah first time betul. So dan dalam karier saya sendiri pun untuk memainkan watak seorang yang buta itu adalah pertama kali lah untuk saya. Jadi saya teruja lah. Saya teruja lah bila saya dapat naskah ni kan untuk saya bawakan, untuk saya deliver benda ni. Yes. Memang suatu yang agak sukar dan cabarannya pasti besar. Yes. Tapi kita dapat lihat hasilnya juga cukup meyakinkan. Jadi untuk barisan pelakon sokongan lain, siapakah mereka dan apakah watak-watak lain selain daripada watak utama tadi? Okey, Syazwan. Dan alhamdulillah untuk naskah ni juga saya dapat bekerjasama dengan pelakon yang sangat pengalaman, sangat hebat. Contohnya yang menjadi ayah saya iaitu Abang Hasnur Rahmat. Itu sebenarnya sebelum saya berlakon dengan dia lagi, memang saya dah ada saya punya bucket list untuk saya berlakon dengan dia. Jadi bila dapat bersama dengan dia dalam satu naskah yang sama, of course kita bila teruja dengan naskah yang baik, dapat pula bergandingan dengan pelakon yang orang kata memang ada karisma dia tersendiri. Of course kita pun nak buat yang terbaik jugalah. Sudah pasti satu. Dan juga saya punya sparring partner iaitu Jojo Go. Memang. Dan apakah harapan Tuan Penerbit Encik Muzaffar daripada naskah ini? Apakah harapan yang Tuan Muzaffar zahirkan menerusi drama ini kepada para penonton? Okey, untuk naskah telemovie Kelam ni, saya berharap dengan adanya nilai-nilai murni dalam telemovie ini dan bagaimana wataknya ada konflik, contohnya watak Hasnur Rahmat sendiri, bagaimana dia menjaga anak dia, kasih dia kepada anak. Lepas tu yang penting sekali pengorbanan dan kegigihan bagaimana seorang buta boleh menjadi berjaya, dapat dimanfaatkan kepada masyarakat. Saya rasa selain daripada telemovie ini kita dapat berhibur, manfaatnya satu motivasi kepada masyarakat, insya-Allah. Untuk Syazwan sendiri, apa yang Syazwan belajar apabila membawa watak ini? Sebab masa kita syuting tu, kita ada pergi dekat syuting location dia sendiri, Persatuan Orang Buta di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor lah. Jadi antara macam sebenarnya saya baru tahu kita ada macam ada satu laluan yang memang banyak yang kita belajar, banyak yang kita belajar masa kita syuting tu. Kita dapat tahu daripada kegunaan dia untuk dia orang mencari jalan guna tongkat tu, and then dia orang ada komputer dia orang yang memang ada sistem tersendiri untuk dia orang menggunakan benda tu untuk dia orang belajar. And benda tu berguna juga untuk dia orang untuk mendapat peluang pekerjaan pada masa yang akan datang. So, saya rasa macam, banyak benda yang saya belajarlah during syuting. Kita dapat lihat juga dari kanta mata watak yang dimainkan oleh Syazwan sendiri, bagaimana orang buta di Malaysia mungkin menghadapi cabaran, apakah yang mungkin perlu dilakukan oleh masyarakat untuk membantu mereka memperkasakan komuniti ini supaya mereka pun ada keinginan dan kebolehan untuk berjaya. Dan daripada kisah ini sebenarnya, apakah cabaran utama dari segi membuat cerita yang berkonsepkan OKU sebenarnya? Untuk Tuan Penerbit sendiri, apakah cabaran utama yang dihadapi dalam pementasan, dalam mencari set dan lokasi dan sebagainya? Okey. Sebenarnya semasa saya ingat saya dengan isteri saya yang idea cerita ni yang kita pitch dalam pitching RTM dalam PKP, semasa PKP. Dan kita shoot pun masih lagi ada gejala COVID. Betul. Dan kita syuting pun dalam bulan Ramadan, bulan puasa. Jadi cabaran-cabarannya banyaklah, tapi alhamdulillah saudara pengarah kita Pak Ali Yahya pun dia sampaikan salam, dia kata semasa penggambaran tu alhamdulillah tidak ada sebarang masalah walaupun kita bekerja dalam bulan puasa dan
masih lagi SOP kan? Ya, masih lagi masa tu. SOP, betul. Dan ada pengalaman menarik saya rasa pelakon utama kita. Oh ya, sebenarnya semasa penggambaran filem ni, kalau ada nampak dekat footage sikit-sikit tadi ada scene racing kan. Sebenarnya ada kejadian di mana saya memang betul-betul kemalangan masa tu. Saya terlanggar kereta sampai kemik lah. Terjatuh motor dan terlanggar kereta. Dan itu, ya, masa kita shoot, kita cuba buat yang ni kan. Director kata, kalau boleh jangan laju sangat. Tapi bila kita rasa tak laju tu macam tak real pula. So kita cuba. Bila kita cuba tu, jadi benda tak tinggi ni pula. Tapi banyak yang dipelajari oleh Syazwan sendiri dalam membawa watak ini. Speed limit pun perlu ikut, itu satu. Yang seterusnya itu yang kita akan saksikan sendiri. Jadi apa yang paling sukar untuk Syazwan sendiri ketika membawa watak ini? Sebab kita dapat lihat penghayatan Syazwan tu menerusi klip-klip tadi tu memang luar biasa. Tapi apa yang paling sukar untuk Syazwan? Paling suka of course lah, rasanya alhamdulillah, rasanya semuanya okey. Saya rasa saya dah deliver yang terbaik lah. Cuma ada satu pengalaman juga lagi lah masa syuting. Yang sukanya sebab saya ni sejenis yang tak pernah pakai contact lens. So bila kita shoot untuk watak orang buta tu, kita ada nak bagi mata tu macam putih sikit. So kita kena pakai contact lens lah. Untuk pakai contact lens tu je, saya tak boleh nak pegang mata saya langsung. Orang nak masukkan sikit pun, saya rasa every time saya nak pakai contact lens, one pair tu ambil masa dalam 30 ke 40 minit. 30 ke 40 minit? Belum nak buka lagi. Itu belum tambah dengan makeup, rambut dan sebagainya. Sebab dia ada parut and all kan. So, kesukaran kat situ sikit lah. Dia agak makan masa sikit. Sebab saya sendiri tak biasa. Jadi, semoga apa yang dihasilkan itu adalah menjadi sesuatu yang para penonton akan suka. Dan sudah pasti sajian ini istimewa kepada anda 3 hari bulan Februari nanti. Tuan Penerbit, bila ia akan disajikan, dalam segmen mana? Panggung ATM. Dan jangan lupa 3 Februari ini prime time tu pukul 9 malam. Pukul 9 malam. Jadi, dan saya harap terima kasih juga kepada selain pada ATM, penulis skrip Farhan Afari, isteri kepada Bel Ngasri yang menjadikan naskah ini naskah yang terbaik gabungan dengan Fadli Yahya. Dan terima kasih banyak-banyak untuk ATM lah. Sebab bagi slot yang hari Sabtu pukul 9. Jadi saya rasa tak ada masalah lah untuk penonton semua tengok. Jadi untuk peminat Syazwan pula, bagaimana mungkin Syazwan ingin memanggil para peminat di luar sana supaya menyaksikan Syazwan dalam satu watak yang begitu berbeza dan belum pernah kita dapat lihat Syazwan dalam watak sebegini. Okey, kepada semua, saya harap korang boleh menonton sebuah naskah kelam yang akan datang di panggung ATM 3 hari bulan 2 jam 9 malam. Sebab saya rasa daripada side saya, side kita orang yang di belakang tabir, semuanya dah buat yang terbaik untuk menghasilkan naskah ni, dan banyak benda dan pengajaran yang korang boleh dapat daripada naskah ni dah. So, kena tengok, wajib tengok. Rasa macam ada cerita dalam cerita tadi tu. Mungkin kita nak tahu kesudahan dan juga cerita dalam cerita tu, kita kena saksikan sendiri 3 hari bulan Februari ini dalam panggung RTM. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada anda yang bakal menonton Kelam dan menerusi panggung RTM 3 hari bulan Februari nanti. Jadi kita berehat seketika dan kembali bersama anda dalam Selamat Pagi Malaysia selepas ini. Jangan ke mana-mana. Start daripada 1 Februari 2024, tiada lagi latihan tetap dalam kerajaan. Semuanya hanyalah kontrak of service. Pada saya ini merupakan satu berita yang kecewakan saya lah. Dan juga saya rasa ramai yang kecewa. Lagi dakwaan kononnya tiada lagi pelantikan kaki tangan awam berstatus tetap bermula Khamis ini. Mengulangi naratif sama, penghantar video mendakwa semua lantikan baharu hanya akan memegang status kontrak. Dia mendakwa ramai yang kecewa dengan ketetapan itu, terutama lepasan institusi pengajian tinggi. Semakan pasukan biar betul mendapati maklumat yang dikongsi adalah palsu. Faktanya, tiada syur sedemikian di kemuka mana-mana pihak berkepentingan.
Jabatan Perkhidmatan Awam pula memaklumkan lantikan pekerja baharu secara kontrak hanya bersifat sementara. Mereka akan diserap ke jawatan tetap selepas kaedah baharu sistem saraan perkhidmatan awam dimuktamad. Tegas jabatan itu, lantikan kontrak interim dibuat berdasarkan peraturan dan dasar semasa. Ini bermakna jawatan tetap akan terus ditawarkan. Henti sebar berita salah fakta. Tak perlu timbulkan kegusaran dengan menyebarkan berita palsu. Penyebaran maklumat seumpama adalah kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Kita perkenalkan sistem padu pangkalan data utama. Pertama, ia selaras dengan pendekatan dan dasar transformasi digital. Kedua, menjamin supaya manfaat dan kemudahan itu dinikmati oleh orang yang berhak menerimanya. Dan tentunya dengan cara yang sedemikian, mengurangkan kos, mengurangkan ketirisan. Dan kaedah diperkenalkan melalui padu ini ialah secara tidak langsung memaksa setiap warga negara faham tentang transformasi digital dan menggunakan sistem padu. Dengan sendirinya kita ada pencerahan kecelekan budaya dan kecelekan digital. Okey, baik. Sebelum kita bawakan lagi pengisian dalam kita bawakan di TV1, kita nak bawakan terlebih dahulu kepada anda pada waktu ini, iaitu bingkisan dari Melaka. Kita tahu Tahun Melaka 2024. Betul. Dan pasti ada banyak penambahbaikan yang dilangsungkan, terutama bagi daerah termasuk di daerah Jasin. Okey. Jadi kita sambil meninjau keadaan di Melaka itu, kita ingatlah bahawa tahun ini akan menjadi tahun untuk melawat Bandaraya Bersejarah Melaka. Kita bersama dengan rakan setugas kita yang telah pun bersedia, Farah Huda dengan laporannya. Silakan. Baik, terima kasih. Sepenuhnya dengan Tahun Melaka 2024 ini, pihak berkuasa tempatan PBT di Melaka juga antara yang bertungkus lumus untuk menjayakan kempen Tahun Melawat Melaka. Turut tidak terkecuali adalah Majlis Perbandaran Jasin atau MPJ. Dan untuk bercerita dengan lebih lanjut apakah antara usaha yang dilakukan MPJ sendiri, saya bersama dengan Yang di-Pertua MPJ iaitu Tuan Rosmaniza Muhammad Nalif. Baik Tuan, terima kasih. Selamat pagi Tuan. Jadi Tuan, kalau boleh kongsikan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, silakan untuk TMM 2024, apa antara penambahbaikan yang dilaksanakan MPJ terutama di kawasan di bawah pentadbiran MPJ sendiri Tuan? Silakan. Okey, pertama sekali untuk MPJ kita mengucapkan terima kasihlah kepada RTM untuk persediaan Tahun Melawat Melaka pada tahun ini. MPJ telah membaik pulih dan juga menaik taraf 3 mercu tanda utama. Pertama di kawasan Simpang Bekoh, yang kedua di Batang Melaka dan yang ketiga di Asahan Jumentah. Jadi kalau pengunjung yang datang daripada sempadan masuk Melaka akan melihatlah penambahbaikan kita telah buat mercu tanda baru ni. Satu lagi adalah kawasan Johor, kita naikkan pintu gerbang. Jadi kalau mana-mana pengunjung melalui kawasan-kawasan sepadan Melaka ni yang masuk melalui daerah Jasin akan melihat satu mercu tanda yang baru, yang cantik, yang telah kita ada naik taraf dengan pelampuan pada waktu malam. Jadi ini adalah salah satu usaha kita bagi meraihkan dan meramaikan pengunjung-pengunjung masuk melalui Jasin. Okey, menarik. Jadi macam Tuan kata, menarik lebih ramai orang untuk masuk ke Jasin kan. Jadi kalau Tuan boleh kongsikan apa antara lokasi menarik yang ada di kawasan Jasin ini yang orang kata boleh dilawati pengunjung, terutama untuk mempromosikan TMM 2024 ni Tuan? Okey. Pertama sekali untuk kawasan Jasin ni kita ada beberapa kawasan alam semula jadi yang cantik. Kalau orang yang peminat alam semula jadi, mereka bolehlah pergi ke kawasan Batu Bukit Lebah. Bukit Lebah kita ni kawasan yang cantik untuk hikers, memanjat gunung, dan kat situ ada campsite dan juga sekarang tengah tambah baik untuk disediakan glamping.
Satu lagi dekat kawasan Laman Tiga Budaya bersempadan dengan Negeri Sembilan, Johor dan juga Melaka. Asan Waterfall ni mempunyai tarikan tersendiri. Air terjun yang digunakan daripada Gunung Ledang tu adalah kawasan dijadikan air waterpark di kawasan Asahan tu, dan di situ ada juga glamping dan juga campsite. Satu lagi adalah di Pantai Siring. Pantai Siring adalah kawasan yang tarikan dia kita boleh tengok Pulau Besar dan juga ada water sport activity di kawasan tu. Jadi Tuan, apa pula harapan MPJ lakukan sempena dengan Tahun Melaka 2024 ni? Sebab kalau dengar tadi banyak tu yang Tuan dah senaraikan kawasan pelancongan. Jadi apa harapan ni Tuan? Okay, harapan saya adalah sempena Tahun Melaka ni lebih ramai pengunjung datang ke Melaka dan berkunjung ke Jasin. Pertama, Jasin ni banyak kawasan-kawasan menarik untuk makanan. Kita ada cendol serkam, kita ada kari kambing simpang Beko, kemudian kawasan-kawasan tarikan di kawasan Bandar Jasin Lama. Kita ada Nanek Taraf, lorong mengetih kat situ, dan bagi yang suka makanan rindu makanan Pantai Timur, ikan celup tepung, boleh datang ke Pantai Siring. Ada kawasan-kawasan ikan celup tepung di kawasan tu. Selain daripada itu, pada 2 dan 3 Mac nanti Jasin akan menjadi lokasi pertama motocross Cup Prix Petronas yang akan diadakan di Bandar Jasin Bistari. So bagi peminat-peminat pemotoran, jangan lupa datang ke Jasin pada 2 hingga 3 Mac. Ada Petronas Cup Prix akan diadakan di sini. Jadi saya harap ini adalah sebahagian daripada tarikan pengunjung yang akan datang ke Melaka dan khususnya ke Jasin pada Tahun Melawat Melaka nanti, insya-Allah. Ya, baik Tuan, terima kasih di atas perkongsian itu tadi. Ya, begitu banyak tempat menarik yang ada di Melaka, di Jasin, Alur Gajah dan Bandaraya Melaka. Jadi ayuh meriahkan Tahun Melawat Melaka 2024. Mana lagi Melaka lah. Jadi saya kira sekian sahaja cerita pagi dari Melaka bersama saya Farhuda Sairan serta kru penerbitan. Kembali semula ke studio. Selamat pagi Malaysia. Terima kasih Farah dari Melaka, Jasin khasnya. Dan seterusnya pastikan anda bersama dengan kami secara langsung 2 hari yang begitu penting bersejarah, 30 dan juga 31 hari bulan Januari. Hani akan menjadi salah seorang peneman anda nanti. Ya, betul. InsyaAllah kita akan bersiaran pada awal pukul 7 pagi sampailah pukul 2 petang InsyaAllah esok. Dan sekiranya semua berjalan lancar, mungkin kalau lebih awal, mungkin lebih awal. Pastinya kita akan usai siaran. Tapi esok sama-sama kita ajak anda untuk bersama-sama awal pukul 7 pagi. Saya dan juga Syed Munawar di Otai akan bersama dengan saya pada waktu kita berada di Grandstand, dan kita akan bersama-sama rakan-rakan kita di lokasi-lokasi mana rakan yang berada di Istana Negara nanti adalah Syahri Sarapudin dan juga Raja Sufia, dan di Parlimen kita bersama Najib Masyur, dan kemudian kita akan bawakan juga di Kompleks Bunga Raya bersama-sama Ismail Adnan, dan juga di Pangkalan Udara Kuantan bersama-sama Hafiz Dawson. Jadi itu antara garapan yang kita bawakan esok sepanjang siaran kita yang akan kita bawakan khas pada anda. Dan untuk makluman, kita juga bawakan sedikit antara gambaran bagi dari segi latihan yang dijalankan. Kita tak tahu di lokasi kat mana sekarang. Penuh istiadat sebenarnya setiap satu lokasi, sama ada di lokasi di Parlimen ataupun di lapangan terbang di Kuantan, semuanya penuh dengan istiadat. Semuanya adalah suatu yang unik kepada kita di Malaysia dan perlu kita amati bersama sebagai rakyat negara ini. Ini adalah tradisi dan juga suatu yang begitu penting pada kita, kerana kita akan menyambut istiadat ini dengan siaran langsung di RTM dan juga menerusi komentar-komentar yang akan kita bawakan bersama dengan tetamu-tetamu kita yang akan turut bersama dengan anda. Tak lain tak bukan Profesor Madya, Datuk Dr. Syam Rahayu sendiri akan bersama semula dengan kita, dan juga Datuk Profesor Madya, Dr. Wan Ahmad Fauzi yang akan bersama-sama membawa perbincangan dan komentar tentang setiap satu pergerakan yang akan dipancarkan secara langsung kepada anda nanti. InsyaAllah. Dan pastikan juga kita ajak anda semua untuk sama-sama saksikan esok dan juga pada 31 hari bulan nanti bagi istiadat keberangkatan tiba kepada Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong ke-17. Okey, jadi banyak akan kita bawakan awal 7 pagi dan tentunya kita bawakan dari RTM untuk anda.
Ya, dan dengan itu sekali lagi ingin juga kita ucapkan selamat berjaya kepada adik-adik kita yang telah pun bersedia, harapan kami, untuk menduduki SPM. Ujian mendengar telah pun bermula dan akan diteruskan dengan ujian menulis pada 31 hari bulan. Okey, jadi sama jaya daripada kami dari SPM kepada SPM. Okey, jumpa lagi semua. Saya Hani Hamid. Dan saya Tazdas. Sekian daripada kami. Assalamualaikum. Bye. Tiada tulang yang bergetar, tiada senyuman yang ku gemar jika ku tak bersamamu. Semuanya kan runtuh. Sekarang ku percaya kita ditakdir untuk bersama selamanya. Hingga ke hari tua, genggam erat tanganku. Jangan pernah kau